Assalamualaikum, selamat malam. Okey, kita berada di dalam Zone Inspire. Hai semua, apa khabar? Okey, hari ni jangan pelik, jangan pelik, jangan pelik. Hari ni saya keseorangan, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Hari ini seorang saja. Saya Yusmunirah Muhammad Yusar. Saya rasa mana-mana sahabat-sahabat Inspire yang dah selalu yang dah selalu dengar, tonton, share live kami, dia kenal lah kami yang selalu bersiaran ni. So saya Yus. Hari ni memang Yus seorang je dengan tajuk, dan kebiasaannya kalau kita live, kita ada tajuk dekat bawah tu. Berani, amanah dan macam-macam lah kan. Tu. Tapi kali ni kita guna live, direct guna FB live. Kita tidak, bila berkesusahan ni lagi mudah lah sebenarnya. Kita guna FB live, so kita tak guna StreamYard. Jadi tajuk kita pada malam ini, sesiapa sahabat Inspire dekat luar sana yang dah alert dengan kita punya poster yang kita dah upload awal hari ni, pagi tadi. Tajuk kita pada hari ini iaitu tanggungjawab. Okey, hai Kak Ina. Okey, saya nampak Kak Ina seorang je yang dah dengar saya punya. Tak apa. Nanti kita mungkin akan ada sahabat-sahabat lain yang akan mendengarkan kita pada malam ni. Okey. So hari ni so hari ni tajuk tanggungjawab. Okey. So akan dengar bunyi sebab saya ditemani oleh anak saya dekat sini. Okey. Okey. Kita bercerita berkaitan dengan tanggungjawab ya. Suka saya, iya sayang, Amina. Saya perlukan taliah hayat di sini, papanya. Okey. Kita punya cerita berkaitan dengan tanggungjawab pada malam ni ya. Okey. Kalau kita definisi, saya nak bercerita sebelum saya share apa yang saya nak share pada malam ni, saya nak cerita dulu berkaitan dengan definisi tanggungjawab. Okey, kalau merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, tanggungjawab ini adalah satu bentuk kewajipan. Okey, kewajipan di dalam kita menjalankan satu tugasan ataupun apa saja yang kita terima daripada seseorang itu untuk menjadikan ia adalah salah satu kita punya tugas dan amanah lah ya. Dan kewajipan ini yang di akhirnya nanti kita wajib untuk melunaskannya adalah di atas dasar sebab kita sudah terima tanggungjawab tu tadi tu ya. Dan seperti contoh, kalau kita di pejabat, kita ini memegang satu-satu jawatan di pejabat tu kan. Tak kisahlah sebagai sama ada kita ni di dalam di dalam pasukan yang leader ke, ataupun kita ni eksekutif bawahan, eksekutif tengah ke apa ke. Tapi bila kita ke pejabat, kita menggalas tanggungjawab tu, kita dah ada jawatan yang kita dah ada tanggungjawab dan juga kita dah terima tanggungjawab tu. Contoh, kita ni sebagai eksekutif sekian-sekian di dalam company ni. So, bila kita dah menerima jawatan tu, bila kita dah menerima kerja tu, sebenarnya dia dah termaktub. Kita punya perjanjian tu dah termaktub yang kita akan menggalas tanggungjawab, menggalas amanah, tugasan kita ni dah diberitahu dah. Sekian kita punya tugasan ni. Sebab dia dah diceritakan dah sebelum kita dapat jawatan tu, kita dah dapat dah tahu dah apa kita punya tugasan-tugasan yang kita perlu laksanakan berdasarkan jawatan yang kita pegang tadi tu. Kan? Itu tanggungjawab yang wajib kita lunaskan. Dalam konteks kekeluargaan pula, bila kita ni lahir ataupun bila kita ni sudah mempunyai sebuah keluarga, kita sudah tanggungjawab kita tu sebagai mak ayah ke,
sebagai anak sulung ke, anak bongsu ke, anak tengah ke, anak kedua, anak ketiga, keempat, kesemuanya sudah termaktub, sudah disediakan tanggungjawab masing-masing. Sebagai mak ayah apa? Begini-begini. Sebagai anak begini-begini terhadap mak ayah. Sebagai kakak begini, sebagai abang begini, sebagai adik begini. Ya. So itu adalah tanggungjawab-tanggungjawab yang sudah termaktub, yang sudah saya nak cakap bukan direka, tapi sudah disediakan untuk kita dalam konteks kekeluargaan itu. Kita perlu melunaskannya, kewajipan tu mengikut ataupun mengikut kita punya pangkat tadi tu. Kalau sebagai anak sulung, abang ke kakak ke, kita ni basic sekali, paling yang kita sedia tahu, kita kena menjaga adik-adik di bawah kita ni. Kan? Kita kena menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kita ni. Perilaku yang baik. Sama ada perilaku yang baik kepada adik ni. Sebab yang first akan menjadi ikutan kepada adik-adik yang dekat bawah tu. Sama juga kepada ibu bapa. Sama juga anak kepada ibu bapa. Anak kepada ibu bapa, okey apa? Taat kepada kedua ibu bapa contohnya. Kan? Kalau taat kepada kedua ibu bapa, dengar kata ibu bapa, contoh tidak melawan ibu bapa, itu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan sebagai seorang anak kepada ibu bapa. Ibu bapa kepada anak pun begitu, lagi banyak kan. Macam saya seorang ibu kepada seorang anak perempuan, lagi banyak tanggungjawab. Dan tanggungjawab saya kepada suami saya apa pula, itu dia punya banyak kan. Kita nak mendidik anak bagaimana, macam mana kita nak taat kepada suami, itu dalam konteks kekeluargaan. Bila kita lahir, dia sudah dimaktubkan tugasan kita, tanggungjawab kita tu apa yang kita perlu, yang kita wajib lunaskan kepada ahli-ahli keluarga kita tu. Ya, itu adalah saya rasa mukadimahnya berkaitan dengan apakah definisi tanggungjawab tadi tu yang perlu saya rasa basicnya lah, sederhananya lah maksud tanggungjawab tadi tu yang mukadimah sebelum saya share apa yang saya nak share malam ni. Ya, Waalaikumsalam. Nampak bergaya. Beraya ni? Beraya dengan headphone. Yelah, headphone pinjam. Sebab hari ni saya tak live. Ya sayang. Sebab hari ni saya tak live saya tak live di rumah. Saya live di rumah ibu mertua saya. So saya pinjam headphone adik ipar saya lah kan. Sebab saya tak ready dengan saya punya earphone dan sebagainya. Assalamualaikum Kak Linda Wati. Hai Kak Linda, hari ni you seorang je. Kak Linda takkan nampak Kak Yani ke, Kak Lang ke, Kak Ita, Kak Ina, Kak Mas, Abang Faik ke. Sebab saya hari ni keseorangan. Hari ni turn saya. Dan tajuk kita pada hari ni iaitu tanggungjawab. Okey. Saya nak share lah berkaitan dengan tanggungjawab ni. Kalau dalam konteks pekerjaan saya, saya memegang tanggungjawab dan amanah yang sangat bagi saya boleh katakan tanggungjawab tu berat lah dalam konteks kita ingin menjaga kewajipan komuniti yang kita nak bantu. Kita nak menjaga kewajipan dan juga kebajikan rakan-rakan sukarelawan kita yang bersama-sama kita dalam kita melunaskan satu tanggungjawab ataupun satu program yang kita nak laksanakan tu ya. Saya rasa dalam konteks pekerjaan saya, amanah dan tanggungjawab yang saya kena lakukan ini adalah satu perkara yang berat lah. Sebab ianya berkait pula dengan individu lain, iaitu pertamanya orang yang kita nak bantu tadi tu, fokus kita tadi tu, dan keduanya adalah rakan-rakan kita ni. Macam mana, sebab saya adalah kaki tangan, kita kena memastikan kebajikan volunteer ni kan. Kalau dia macam waktu nak buat program tu dia sakit ke, ataupun nak buat program tu dah ada sediakan makan ke apa, semua itu yang kita kena ambil kira. Dan juga kepada individu ataupun komuniti yang kita nak bantu tu, memang kita kena pastikan apakah keperluan komuniti-komuniti yang kita nak bantu tu, supaya tanggungjawab kita ni, plan kita ni yang kita nak rancang tu adalah bertepatan dengan keperluan komuniti tu. Bukan kita pergi tu sebarono saja. Supaya kita nampak tanggungjawab dan nilai kepada tanggungjawab kita tu sebenarnya memang satu yang bermakna kepada komuniti yang kita nak bantu tadi tu kan. Okey. Saya nak share
satu cerita lah pengalaman diri sendiri sekitar tahun 2013, 2014 baru saya join sebagai kaki tangan di Yayasan Salam Malaysia. Saya selaku eksekutif di Salam yang bertanggungjawab di dalam menguruskan betul Kak Annie, lain macam lain seorang. Memang betul pun. Memang saya rasa macam kan siap pakai headphone, nampak tak dia macam lebih bergaya. Saya rasa kan saya macam kena beli headphone lah, ataupun saya kena macam sewa kat adik ipar saya ni. Dia macam lagi lebih bergaya. Saya rasa macam telinga saya ni macam lagi fix dengan apa. Tak tahu lah kan, tapi perasaan saya lain. Okey, mungkin sebab saya seorang malam ni kan, tak ada orang-orang menyampuk. So ini adalah konti saya yang punya. Betul kan ni? Okey kan ni, jangan gelak sangat. Saya nak share cerita ni. Share saya ni berlaku pada waktu tahun 2013 macam tu lah. Bila kita, saya eksekutif yang dipertanggungjawabkan, di mana pada waktu itu sangat kencang kita pergi boleh dikatakan ke seluruh Malaysia lah. Ada zon-zon di Malaysia kan, zon selatan, zon pantai timur, zon tengah, zon Sabah Sarawak pun kita pergi. Iaitu kita ya sayang. Okay, ni tu Pak Beruang. Okay, waktu tu kita bagi, tak boleh Safia. Sorry dia macam tak apa, Aminah tu nyampuk. Memang dia suka. Dia macam ni tau. Anak saya ni, dia bukan apa, ayah dia ada dekat sebelah, tapi dia tak nak dengan ayah dia. Dia sengaja je macam tarik-tarik tangan saya, so tukar saya punya apa tu, dia punya gambar Didi and Friends macam tu lah kan. Okay, so minta maaf lah atas gangguan. So dalam tahun itu kita sibuk sangat dalam menguruskan kita punya satu projek latihan kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan pada tahun itu, di mana kita menjelajah seluruh negeri di Malaysia. Ada beberapa negeri yang kita tak pergi juga, tapi kebanyakannya yang kita pergi, yang zon-zon yang saya cakap tadi tu, kita bagi latihan kepada kumpulan anak-anak muda, belia-belia rakan muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Pada waktu itu, saya sebagai eksekutif yang menguruskan jadual-jadual penceramah. Dan yang menariknya, jadual-jadual penceramah kita ni sendiri terdiri daripada sukarelawan Yayasan Salam Malaysia. Saya boleh sebenarnya kalian pun dah pernah tengok dah pun, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat ni macam bagi training. Contoh saya cerita Kak Yani, Kak Mas, Abang Faid, Kak Ina. Ini antara, siapa lagi saya rasa saya tak silap kot. Saya rasa saya tak ada yang tak sebut. Yelah, yang ni. Dan saya dan Kak Lang pada waktu itu, kami tim yang menggerakkan projek training untuk pasukan para belia di bawah kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan pada waktu itu. Dan projek itu berlarutan dalam 2 tahun berturut-turut begitulah seingat saya 2013-2014 macam tu. Dan ada juga volunteer Salam yang lain yang di belakang tabir yang menyediakan dan melengkapkan modul-modul kepimpinan volunteerism pada waktu itu. Contoh macam Kak Ita, Kak Aniza, Kak Linda, adalah yang share Echa, yang ada share input-input berguna dan story-story yang kita boleh sampaikan kepada audience kita pada waktu itu dalam kalangan belia-belia rakan muda KBS pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga, bila berkaitan dengan menguruskan mereka ni merujuk kepada penceramah-penceramah yang dalam kalangan sukarelawan tu tadi saya kena menguruskan tempat tinggal, saya kena menguruskan pengangkutan. Kalau mereka ni pergi ke tempat ceramah tu, contoh macam training kita tu, kursus kita tu 3 hari 2 malam. Okey, 3 hari 2 malam ada dalam 8 tajuk ceramah. Dalam 8 tajuk ceramah tu akan terlibatnya dalam 3 ke 4 orang penceramah yang akan terlibat. Mereka ni lah volunteer kita ni yang jadi penceramah ni. So mereka ni yang terlibat ni dalam 3 ke 4 orang macam tu, sebab mereka dah ada tajuk-tajuk bab-bab yang mereka akan share, yang akan mereka bawa, yang akan mereka bagi talk ni sepanjang kita punya tour ni tour kita ni. So sepanjang itu
Saya menguruskan tempat tinggal, pengangkutan makan. Lepas tu kalau mereka tak kapul, jauh sikit. Ya. Okay. So kalau kita tak kapul, diorang ni akan naik bas macam yang travel yang jauh sikit, macam Kelantan, Terengganu bas. Okay, kalau macam jauh lagi Sabah, Sarawak, kita naik flight. Okay, ni yang kita naik flight. So banyak, setiap minggu kita akan, macam saya akan menguruskan penginapan, benda-benda yang logistik ni. Sebab sebelum ni pun saya, waktu saya jadi volunteer di Yayasan Salam, bab logistik ni bukan saya punya kepakaran, bukan dalam saya punya list. Kebiasaannya kalau kita buat projek ke ataupun program, saya diletakkan dalam bahagian pendaftaran, benda-benda yang frontliners yang macam itulah, pendaftaran, cari volunteer, makan minum, kadang-kadang lah kan. Okey, lepas tu dan kebiasaannya bahagian aktiviti saya akan masuk dalam part tu. Logistik ni kita kurang. Setiausaha. Betul kan ni? Setiausaha buat report, catat minit dalam meeting. Saya rasa macam huru-hara jugalah kan. Kau ni banyak sangat nak buat benda kan. Bagilah kat orang lain macam tu kan. Tapi itu yang telah ditugaskan. Itu yang telah dipertanggungjawabkan pada waktu itu sebenarnya, bila saya kebanyakannya waktu saya jadi volunteer. Tapi bila saya dah jadi kaki tangan, kita pula pegang satu projek yang training ni tadi ni. Jadinya saya, Kak Lang adalah bos saya lah waktu tu, superior saya lah yang menguruskan hal-hal eksekutif yang lain lah kan, superior yang lain. Tapi bab-bab yang logistik ni pas pada saya, dengan dia punya modul, dengan dia punya slide presentation penceramah, semua kita kena, semua saya yang akan saya uruskan pada waktu tu. Dan jadual-jadual penceramah ni tadi ni, volunteer kami tadi ni, setiap minggu ada. Kalau tak seminggu, sebulan tu paling tidak pun kami akan travel 2 kali dalam sebulan, dalam ada 4 minggu. So 2 minggu berturut-turut ataupun 2 minggu selang tu kita akan travel untuk bagi talk kan. Dan kita juga akan akan dah start buat report dan sebagainya. Itu antara saya punya tugasan dan tanggungjawab yang saya perlu lakukan lah pada waktu itu. Dan ada satu insiden ni, kami pada waktu itu sebenarnya dah letih lah sebenarnya kan. Kita travel balik travel bagi talk, travel bagi talk tu, balik buat report lagi. Lepas tu ada postmortem lagi bersama dengan teammates, ada pula mesyuarat susulan dengan KBS. Jadinya terlalu banyak kerja, tugasan, tanggungjawab yang kita kena lakukan dalam tempoh masa seminggu tu. Kadang-kadang kalau tak seminggu, kadang-kadang kita ada ambil cuti rehat, cuti dekat rumah pun, unpaid leave pun kita ada macam buat lagi tugasan, report semua tu kan. Lepas tu saya pula salah seorang penceramah pada waktu tu, kita pula kena hafal modul kita, macam mana gaya penyampaian, semua benda kita buat pada waktu tu. Bukanlah nak kata macam poyok, macam bagus sangat, tak. Tapi itu adalah tugasan kami pada waktu tu. Betul Kak Annie? Memang rindu kan Kak Annie kan saat-saat tu kan. Tapi saya rasa mesti Kak Annie rindu. Insiden yang kedua yang saya akan ceritakan nanti. Okey, nanti kalau lepas PKP kita boleh buat insiden tu macam mana kita try minum. Okey, itu nanti saya akan cerita. Okey. Waktu tu saya tak ingat saya di negeri mana. Saya rasa Johor, saya rasa dengan Kak Lang. Saya dah belikan tiket dengan volunteer untuk volunteer penceramah kami ni. Diorang pada waktu tu diorang naik bas tau. Sebab diorang waktu tu diorang tak nak kapul. Sebab diorang rasa mungkin okey lah kalau macam jauh sikit kita tak payah kapul, tak payah drive. Okey, kita ada bajet sikit, so kita naik bas macam tu kan. Bila sehari sebelum saya dengan Kak Lang, kebiasaan kita akan dah sampai awal ke tempat training yang kita nak bagi talk tu. Saya dengan Kak Lang sehari kita dah sampai tu, dan waktu kebiasaannya kalau hari first bagi talk, kebiasaannya ya betul kan Kak Annie, Johor. Keputusan kita nak bagi talk tu, kebiasaannya hari pertama mesti staff yang akan bagi. Sebab 3 hari 2 malam melibatkan Jumaat, Sabtu, Ahad. Kadang-kadang kita punya penceramah volunteer kita, kadang-kadang ada yang tak boleh nak cuti pada hari Jumaat. So, diorang punya talk kita susun hari kedua, ketiga macam tu.
Kadang-kadang hari kedua pagi, hari kedua malam macam tu kan. So pada waktu itu, hari kami dah sampai pada hari Khamis, kebiasaannya awal sikit lah kan. Sebab esok tu kebiasaan program mula selepas Jumaat. Okey, pagi tu kita jumpa dengan dia punya pegawai, kita tengok tempat, kita tengok mana hall yang kita nak bagi talk, kita nak tengok berapakah jumlah participant latest yang kita dapat untuk kita inform pada kita punya penceramah. Pada hari Khamis tu, kebiasaannya saya dengan Kak Elang, kita akan buat macam meeting sikit lah kan, discussion lah kan, untuk kita macam review balik semula. Okey, minggu ni macam mana. Okey, partisipannya macam ni, umurnya macam ni. Dan waktu tu Kak Lang tanya kat saya lah kan, okey, so dua orang volunteer ni dia akan, Safia, dua orang volunteer ni akan datang pada hari esok kan, sepatutnya bas dia orang kan, sebab kalau hari Sabtu pagi dah lambat sebab talk ada pada Sabtu pagi macam tu. So you dah settlekan dah kan, tiket dia orang semua dah bagi kan pada dia orang semua kan, macam tu kan. Okay, saya pun dengan confident level yang sangat tinggi, saya cakap, dah Kak Lang, semua tiket saya dah maklumkan dekat diorang semua. Saya tak ingat jugalah siapa yang, saya rasa yang kejadian yang insiden ni berlaku pada Kak Mas dengan Abang Faid kot tak saya. Saya tak ingat yang ini, yang kes yang Johor ni, insiden yang pertama ni. Yang ini yang waktu saya rasa tugasan saya terlampau krem sangat saya rasa. Lepas tu Kak Lang kata, tapi diorang punya talk kan pada hari Sabtu pagi. Kenapa diorang punya bertolak? Okey, Mas dengan Ina. Kak Yani ni memang ingat. Memang rindu betul Kak Yani ni. Okey, Mas dengan Kak Ina. Talk diorang pada waktu ni, diorang mula pada hari Sabtu pagi. Tapi kenapa diorang sampai dalam Sabtu petang macam tu? Saya dah cuak tau. Betul ke? Betul lah diorang akan sampai dalam hari Jumaat malam tu Alang, sebab diorang punya talk hari Sabtu pagi. Betul lah pun macam tu kan. Okey, Kak Ina pun setuju. Saya dan Mas lah. Macam tu. Okey, betul. Saya dan Mas. Okey, Kak Ina dan Mas. Okey. Waktu tu, iya sayang Mami. Iya. Okey, Aminah tengok dulu tau. Nanti kita tukar, okey? Okey, lepas tu, bila saya dah check tu kan, sebenarnya betul lah, tiket tu sebenarnya bukan diorang sampai pada malam Jumaat. Diorang sampai pada hari lewat Sabtu petang, kalau tak silap saya. Sabtu petang diorang sampai. Sedangkan ada talk Kak Ina dengan Kak Mas ni. Kak Mas punya talk dia lambat sikit tau, sebab tajuk dia tajuk kepimpinan. Dia macam ke bawah sikit tajuk dia. Kak Ina ni tajuk Kak Ina ni tajuk dia. Tapi pada waktu itu Kak Ina dengan Kak Mas ni, dia ada menggantikan salah seorang penceramah kami yang talk dia awal. Sebab pada waktu tu kalau kami tak boleh nak bagi talk, kami akan ganti-ganti. Mungkin seorang penceramah dia akan bagi talk 2 ke 3 kali dalam tempoh 3 hari 2 malam tu, macam tu. So saya pula pada waktu dengan confidentnya cakap Kak Lang, diorang memang akan sampai pada malam Jumaat. Tapi sebenarnya diorang punya tiket bas tu pada Sabtu petang. Saya macam, okey, kalau Sabtu petang, saya pun nak bagi talk pada Sabtu pagi tu dan juga tengah hari. Sedangkan slot diorang kita dah set dah. Sabtu pagi dan Sabtu petang, tengah hari tu adalah memang salah seorang antara itu memang akan cover. Sebab kalau tak, kami akan berderet. Sedangkan waktu tu kami memang dah dijadualkan kita punya talk pada waktu tu. Saya pada waktu itu sebenarnya saya macam dah diam. Kak Lang dah diam pada waktu itu. Sebab saya rasa macam, Astaghfirullahalazim, macam mana boleh termiss jadual yang kita dah set seminggu awal kebiasaannya. Kenapa saya boleh termiss dengan jadual tiket bas yang memang dah ni. Saya pun terdiam lah pada waktu tu dekat dalam hotel. Alang pun diam. Okey, kalau macam tu macam mana nak buat ni? Kan? Sebab tiket tu sebenarnya kita dah beli masa lambat daripada yang sebenarnya. Dan diorang okey, Kak Yani ingatkan, diorang sebenarnya dah dekat stesen bas dan kita baru perasan yang tiket tu harinya yang lain. Nampak tak? Saya sebenarnya macam Astaghfirullahalazim. Okey, macam mana ni? Saya pun macam dah kelang kabut. Kita dah lah, dia dah sampai ni, selamatlah kan. Tapi saya rasa Astaghfirullahalazim, tak boleh nak jadi ni. Boleh waktu dah diorang dekat bas tu, tiket lain pula pada waktu tu. Saya pun macam, okey lah, antara beli tiket baru Kak Ina, you gagal.
Betul. Saya nak cerita dekat sini menjalankan tanggungjawab. Okey, cuba cerita Kak Yani dengan Kak Ina. Lepas tu korang buat apa ah? Korang beli tiket baru. Siap kena tahan tak bagi turun tau. Allahu Akbar. Betul. Saya rasa macam dengan tiket bas salah, dengan waktu. Sebab tiket salah tarikh. Mereka semua ni sangat mempercayai saya. Sebab tak pernah buat silap pada waktu tu apa tu memang memang tak pernah buat silap tau. Bila silap tarikh ni, astagfirullahalazim. Saya pun macam mana lah. Dengan saya takutnya dengan Alang waktu tu. Sebab first time buat silap benda macam tu. Saya pun macam mana lah Kak Ina. Macam mana Kak Ina tak beli baru? Kena tahan dengan bas. Diorang memang cerita. Tapi nak dipendekkan cerita, diorang memang sampai dekat Johor tu pada waktu yang di masa tu. Tapi waktu tu memang saya bersedia je lah dengan telinga kiri kanan saya ni untuk yes, tapi driver bus bagi naik sebab kebetulan ada 2 seat kosong. So waktu itu last minute kami purchase tiket pada waktu itu. Sebenarnya waktu tu sebenarnya dah tak tahu dah macam mana dah nak buat dengan keputusan tu. Sebab hal-hal logistik macam ni memang waktu yang saya buat yang last minute salah tu sebenarnya. Saya rasa macam astagfirullahalazim. Saya tak pernah buat kesilapan macam tu. Tapi yang kali ni bila silap tu saya memang berdebar gila. Sebab saya rasa macam kita dah set satu perkara sebab diorang pun dah balik kerja, dah penat, dah naik bas, tiket salah pula, takkan nak suruh diorang patah balik kan. So saya rasa memang waktu tu memang Allah bantulah sebab betul Kak Ina, memang Allah bantulah waktu tu sebab bila Allah bantu tu je tiket bas pula kebetulan kosong seat dan boleh naik bas selamat je sampai dekat Johor. Bayangkan pada waktu tu saya tak tahu macam mana. Saya cakap dengan Alang sorry Alang, saya memang tak boleh, saya tak tahu macam mana termiss lah benda tu, kesilapan tarikh waktu tu. Saya tak pasti kenapa kesilapan tarikh sangat, saya rasa sangat teruk lah pada waktu tu sebab kita dah set. Saya tak bayangkan macam mana keadaan kalau tiba-tiba diorang tak boleh naik bas pada malam itu dan esoknya tu last minute saya dengan Kak Lang berdua kena ganti tajuk diorang pada hari Sabtu dan juga tengah hari Sabtu tu. Sedangkan kami dah set dah, Jumaat malam tu permulaannya adalah Kak Lang dan esoknya ada orang lain yang sebelum kita ada slot-slot macam tu. Saya rasa saya tidak melunaskan tanggungjawab dan juga saya punya kewajipan dengan sangat baik lah. Sebab saya rasa walaupun kesalahan tiket bas, sebab kita tak ada waktu tu, kita tak ada fikir macam balik ambil kereta ni, tak ada. Sebab waktu tu masa pun dah time constraint sebab bila dah naik bas tu baru perasan tiket tu adalah tiket tarikh yang salah dan diorang pun nak turun pun macam nak turun ke nak buat apa. Dan pada waktu tu saya tidak ada dengan mereka untuk menyelesaikan masalah tu, sedangkan masalah itu, cabaran itu datangnya pada saya yang buat masalah tu, tapi saya tidak berada dengan mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi memang Allah bantu, alhamdulillah. Memang ada ilham Allah, memang betul Alang, macam-macam. Sebab saya rasa macam worse sangat. Sebab macam mana boleh benda tu jadi macam, sebab memang kalau tak macam mana kan, tak boleh naik. Esoknya tu huru-hara nak kena buat hafal modul. Sebab modul walaupun macam dah bagi talk banyak kali, bukanlah boleh sembarono je kita ni. Ya sayangku, bukanlah sembarono, boleh sembarono je kita bagi talk macam tu. Saya tak dapat bayangkan keadaan yang sangat kelam kabut pada malam tu. Dan malam tu saya tunggu diorang dengan keadaan saya berdebar-debar ni. So, saya fikir macam lah kan, kalau macam malam ni memang kena lah ni dengan Kak Ina dengan Kak Mas ni, memang dia membebel lah. Memang diorang ni membebel. Sekejap Aminah sayang. Memang diorang membebel lah ni kan dekat saya kan. Kenapa boleh silap pula tarikh semua benda macam tu. Saya rasa memang huru-hara lah kan. Berdebar lah ni kan, tunggu. Memang betul pun. Sampai je dekat Johor tu memang dia tanya, apa you macam ni? Kita orang dah macam ni. Letih tau balik kerja. Tapi boleh pula salah tiket dan sebagainya. Apa lagi kan. Kau tahan je lah kan. Kau yang membuatkan benda tu masalah. Saya pun memang, apa lagi kan, kita pun sebagai insan biasa, cocek korang bila kita buat salah, kita boleh pula kan. Kita memang betul. Kita rasa macam first minta maaf dan kita waktu tu kita berjanji lah kan untuk benda
perkara ni memang tak boleh buruan lagi. Sebab kalau tak, satu perkara kita memang akan kerugian jugalah ringgit kos kita sebenarnya bila kita purchase macam tu kan. Lepas tu dan itulah saya rasa bagi saya pengajarannya pada insiden itu adalah apabila kita menerima satu tanggungjawab ataupun tugas sebab kita relatekan tanggungjawab tadi adalah maksudnya adalah satu tugas ataupun kewajipan yang perlu kita lunaskan kan. Okey. Ya Allah, kejap Aminah tekan apa ni? Kan yang kita kena lunaskan kan. Okey. Saya belajar dalam insiden ini adalah walau macam mana sekalipun kita ni sangat sibuk sebab pada waktu itu memang kita sebenarnya time constraint lah pun sebab kita pun 2 orang saja kaki tangan dan kita pula menguruskan volunteer kita ni pula adalah volunteer part time yang hujung minggu saja bersama dengan kita buat kerja volunteer macam ni. Saya belajar dalam insiden ini adalah bila kita rasa kita cram sangat dengan tugasan-tugasan ni, kita rasa macam kita terlalu tepu dengan tugasan-tugasan yang kita rasa macam kita bukan terpaksa, macam tugasan dan tanggungjawab itu memang kita perlu langsaikan, lunaskan sebab itu adalah kita punya kerja kita. Tapi bila kita rasa kita macam sangat cram, saya rasa kita patut bagi tahulah pada kita punya boss ataupun superior. Kita share. Kita bukan bagi tahu pada dia yang kita kata kita nak contoh bukan saya cakap yang kita bagi tahu pada dia saya rasa saya tak mampu lah nak buat. Bukan kita menolak kerja tu, tak, tapi saya rasa kita patut share yang kita tengah sangat busy dan perkara tu boleh tak kalau kita ada geng lain yang boleh bantu kita ataupun volunteer kita yang boleh bantu kita untuk kita buat siapkan satu-satu kerja yang kita rasa macam kita boleh pass tu, saya rasa kita boleh share. Itu kalau benda yang boleh kita share lah, yang kita boleh minta bantuan orang lain pada waktu itu, kita boleh buat macam tu. Itu saya rasa itu salah satu tipsnya. Dan yang tips yang kedua adalah perancangan yang rapi sebenarnya. Perancangan ataupun plan kerja kita ni. Adakah pada waktu itu saya telah merancang sebaiknya kerja saya? Yes, itu saya tanya diri saya sendirilah sekarang ni. Adakah pada waktu itu setiap jadual kerja saya dah letak tarikh. Okey, pada hari ini satu kerja ni kena siap. Beli tiket Kak Ina dengan Kak Mas ke Johor, tarikh ini. Adakah saya tulis ataupun saya simpan kat sini? Kadang-kala ada orang dia memang boleh simpan dekat fikiran dia. Tapi kita ni pun dah berusia lah kan. Kadang-kadang banyak sangat fikir. Bila berusia, kerja pun dah makin menimbun. Masalah pun dah makin menimbun. Banyak. Kadang-kadang bukan tanggungjawab kat tempat kerja je kan. Tanggungjawab kat rumah lagi. Mana yang dah kahwin. Pada waktu tu saya tak kahwin lagi. Kerja dah menimbun. Balik rumah kadang-kadang dah letih. Kadang-kadang kita dah tak ingat tau benda yang kita nak kena buat ni. So, tulis perancangan itu date by day, day by day, hari demi hari. Setiap hari tu adalah sangat penting. Sebab setiap hari memulakan kerja, kita kena tengok balik semula jurnal kita pada hari ini, apa yang kita nak tulis. Kadang-kala hari ini kita dah habis kerja kita dan esok kita nak start kerja kita, kita rasa okey hari ini aku akan stop sampai sini je. Esok tarikh sekian kerja kita adalah ini. Hari ni hari Ahad contohnya, esok hari Isnin kita dah plan hari Isnin kita nak buat apa pada hari Ahad. Kadang-kalanya begitu sebab kadang-kadang kerja kita ni bersambung. Mana yang kerja kita ni dah habis, boleh habis pada waktu itu, habislah kan. Ni kerja yang bersambung-sambung ni memang kita kena plan. Kita kena tulis sebab berusia umur yang sekejap sorry saya ada gangguan anak saya macam ni lah Dia memang nakkan perhatian-perhatian daripada mak dia memang macam ni sebab dia macam jealous lah mak dia memberi perhatian kepada orang-orang yang mendengarkan mak dia ni. Kan? Betul kan Kak Yani kan? Perancangan kerja sangat penting sebab bila kita membuat perancangan kerja kita tulis apa jadual kerja kita sebenarnya, itu sangat membantu untuk kita ingat sebenarnya dengan terhadap tanggungjawab ataupun tugas sama ada kita dah siap ataupun kita tak siap. Kalau kita dah siap, kita tick. Kalau kita tak siap, okey esok sambung sekian ini yang kena buat macam tu kan. So benda tu yang memang saya rasa yang kena saya rasa sangat penting lah perancangan. Bab yang share dengan superior tu memang iyalah pun sebenarnya kan. Kalau macam kita
kita kena tahu kemampuan kita. Kadang-kadang saya rasa kalau kita mempunyai bos ataupun superior yang baik, dia akan memahami kita pun. No, 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 no. You cannot touch this one. Sorry tuan-tuan dan puan-puan. So kita memang tak boleh nak. Kita sebenarnya ada limit lah kepada kemampuan kita. Ini kerja Pak Angah. You cannot touch this one, Amina Safia. This one only. Ni minion. Okay, this one. Okay. Next, cerita minion. Sorry. Dia macam tu. Saya rasa perancangan dan juga share dengan kita punya ni. Ya betul. Kena rasa penting kerja tu. Tanggungjawab tu perlu dilaksanakan. Betul. Kerja yang sangat penting, tanggungjawab tu yang dia kena selari kan. Bila kerja yang penting, tanggungjawab tu kita kena laksanakan. Sebab itu adalah kita punya tanggungjawab dan kewajipan yang kita perlu laksanakan. Sama juga dengan kes yang lain-lain yang waktu kita yang waktu kami macam berhadapan. Banyak sebenarnya kes-kes yang bila di bawah kendalian saya rasa pun tanggungjawab itu kewajipan itu pun tidak dilunaskan dengan sehabis baik. Sebab saya rasa kemampuan saya pada waktu itu terhad. Mungkin pada waktu itu saya punya kita punya ni kemampuan diri ni. Kita pada waktu itu macam saya cakap tadi tu, banyak sangat kerja. Saya lebih kepada kerja-kerja yang berbentuk macam pentadbiran setiausaha macam tu. Apabila lebih kepada bab-bab logistik, ini semua ni benda tu ada termis-termis sikit. Kadang-kadang kita perlu juga berguru dengan orang-orang yang dah pandai buat benda kerja. Memanglah sebenarnya kita purchase tiket bas semua ni dia nampak simple sebenarnya, tapi benda tu kadang-kadang benda tu teknikal. Kadang-kadang kena fikir, okey, tok hari Sabtu, okey kena beli tiket pada hari Jumaat, okey kena sampai pada hari apa, pukul berapa hari Jumaat tu. Benda-benda yang teknikal macam tu memerlukan kadang-kadang daya fikir ke benda macam tu kan. Kadang-kadang benda tu kita rasa kemampuan kita tu dia ada limitnya. So saya rasa dekat sini apa saja tanggungjawab dan tanggungjawab dan tugasan yang kita nak lakukan tu, first kali memang kita kena melakukannya sehabis baik. Macam mana nak lakukannya sehabis baik? Macam saya cakap tadi tu, kita kena tahu tugasan kita tu apa. Kita kena tahu kemampuan kita. Bila kita tahu kemampuan kita bagi tahu, okey, kemampuan sampai sini. Tidak salah kalau kita nak beyond kepada kemampuan kita, tapi pastikan apabila kita beyond daripada kemampuan kita tu, kita over the limit tu, sebenarnya kita kena pastikan kita sebenarnya mampu dengan apa. Mungkin kita ada perancangan tambahan terhadap kita punya plan tadi. Aminah, tengok dulu Safia. No change. Apa tu kita kena ada perancangan-perancangan. Kalau kita rasa kita memilih untuk ambil tanggungjawab tu melebihi daripada kemampuan, kita kena ada perancangan-perancangan tambahan terhadap kita punya tugasan tu, supaya tugasan dan tanggungjawab itu boleh dilaksanakan dengan sehabis baik. Jangan kita biarkan orang macam tertunggu-tunggu sama ada kita ni sebenarnya ataupun bukan tertunggu-tunggu terhadap apa yang kita boleh buat tu boleh buat ke tak, tapi tertunggu-tunggu macam sebenarnya dia ni kalau kita bagi tahu yang kita punya limit tahap itu aja, tahap B saja. Bila kita pergi kepada tahap C, kita kena pastikan once kita pergi kepada tahap situ dengan perancangan kita tadi tu, habiskannya dan jangan kita tinggalkan. Kalau kita rasa pada kita memang okey, dah over the limit, memang tak boleh nak lakukan benda ni, kena give up, kita kena inform kenapa kita kena give up. Kita kena share kenapa kita give up. Jangan lepaskan tanggungjawab tu dan buat tak tahu je. Itu adalah salah satu sifat yang tidak bertanggungjawab. Totally tidak bertanggungjawab. Sebab orang lain pula yang kena selesaikan tanggungjawab kita tu tadi. Sedangkan itu kita yang dah sign awal-awal lagi kita nak ambil tanggungjawab tu. Kenapa kita nak ambil tanggungjawab tu sedangkan kita tahu kita punya limit kemampuan kita hanya setakat B saja? Kenapa kita nak pergi pada tahap C? Kita kena bertanggungjawab terhadap apa yang kita tak mampu lakukan, tapi dalam masa yang sama kita mengaku yang kita tak mampu lakukannya dan kita share apa benda sebabnya. Okey, cari jalan penyelesaian bersama. Tanya superior, tanya bos, tanya keliling kita, cari circle kita yang kita boleh pergi untuk baik, untuk kita
share masalah kita ni untuk kita apa untuk kita selesaikan tanggungjawab tadi tu. Kan masalah tu jangan bagi tergantung, sebab sebenarnya satu benda ataupun satu perilaku yang tidak baik lah bila kita tergantungkan satu tugas tu tak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan kita yang pada awalnya tadi kita cakap okey aku boleh buat benda ni, nak tunjuk action kononnya agaknya kan, tapi last kali tak dapat pun buat dengan baik. So saya rasa benda tu benda yang tidak beretika dalam satu kerja, sebab ianya sebenarnya akan menyusahkan orang lain yang terpaksa menyelesaikan kita punya kerja, kita punya tugasan tadi tu. Itu saya punya point dekat sini. Sebab saya rasa no point kalau kita nak over the limit daripada kemampuan kita tapi sebenarnya kita memang tak mampu pun. Lain kalau kita rasa macam okey saya nak cuba sebab saya ada pengalaman terhadap permasalahan ni, saya akan buat. Andai kata saya tak berjaya, saya akan inform dan saya nak kita share bersama apa sebenarnya langkah-langkah penyelesaian terhadap tugasan tanggungjawab yang kita tak mampu nak lakukannya tadi tu kan. Macam contoh tadi tu, kes saya tadi tu kan. Okey, dah very confident dia nak pergi tarikh sekian-sekian tak lepas tarikh sekian-sekian salah semua tu. Tapi atas dasar tanggungjawab dan juga macam saya rasa kepakaran dalam membuat keputusan juga pada waktu itu, Kak Ina dengan Kak Mas so tanya kan, ada pula Allah bantu pada waktu itu seat kosong 2, alhamdulillah. So bolehlah pergi ke Johor dengan selamatnya pada waktu dan masa yang ditetapkan. Tapi saya juga lah yang teruk pada waktu kan, kena marah kan. Sebab betul lah kan, sebab saya rasa benda tu sesuatu keadaan yang begitu cemas sebenarnya. Sebab okey, kita bagi talk, okey dah letih balik kerja, naik pula bas lama berjam-jam nak pergi ke Johor. Saya rasa itu satu cabaran mental lah sebenarnya dan emosi. Mau pula kalau tak ada tiket bas pada waktu tu, kena pula balik dah lah. Waktu tu kita ambil tiket dah lewat malam juga kan, pukul 10-11 ke atas, sebab supaya diorang boleh sampai awal juga pada pagi waktu tu. So tak adalah terasa sangat kan sebab diorang bekerja. So jadi benda tu benda yang macam memberikan saya rasa emosi lah dan juga pada waktu tu kena kental untuk menghadapi permasalahan dan juga cabaran pada waktu itu. Okey. So ada apa-apa ke pendengar-pendengar nak bertanya ataupun saya rasa macam sudah 21 minit 42 ni 21 minit dia ni saya bersiaran live sendiri. Apa lagi saya nak bercerita berkaitan tanggungjawab. Saya rasa 2 tips penting itu tadi, itulah saya cakap. Plan terhadap kerja untuk kita tahu tugasan dan tanggungjawab tu smooth, dan juga bila kita tidak tahu, kita rasa kemampuan kita sudah berada di tahap maksimum, kita perlu share kita punya kita perlu share apa yang kita rasa kita tak mampu tadi tu, supaya kita ada jalan penyelesaian yang lain untuk kita mengatasi permasalahan tu. Sebab saya rasa benda macam ni kita tak perlu sorok-sorok kan, sebab bila kita bekerja di bawah satu bumbung, kita memegang satu misi yang sama, iaitu misi untuk memastikan tugasan tu selesai dengan baiknya, supaya impactnya tu objektifnya tu sama. Macam tu kan. Sorry anak saya dia dengar Didi and Friends lagu Katak Sekatak Lompat, bila part yang wah tu dia pandang saya, sebab saya selalu macam agah dia wah juga. Itu biasanya tu dia akan menjerit. Tu tadi saya pandang dia supaya dia tidak mengganggu. Macam tu. So saya rasa tak ada apa-apa kot pendengar kepada 42 minit dah kalang. 40. Oh yelah, betul-betul. Sekarang dah pukul 9.43 minit. Ya betul-betul. Dah 44 minit dah. Okey. Saya rasa itu saja point dan apa yang saya nak share berkaitan dengan tanggungjawab pada malam ni. Saya rasa mendapat input sedikit lah terhadap cerita-cerita pengalaman yang saya hadapi, sebab saya rasa tak tahu juga apa point yang saya nak macam ni pada mulanya, tapi bila saya teringat dan kawan-kawan pun tadi macam rasa macam ni, so saya rasa itulah benda yang saya nak share berkaitan dengan tanggungjawab.
saya rasa sampai sini saja. Oh yelah, Alang dah bagi cue 40 minit. Okey Alang, mana cerita nombor 2? Cerita nombor 2 tu sebenarnya pergi ke Sabah dan Sarawak. Kesilapan kesilapan juga. Tapi saya rasa tak payahlah Kak Edi, cerita nombor 2 tu macam tak ada je nak cerita berkaitan dengan tanggungjawab. Tak payahlah cerita, buat malu je. Itu pun memang kelakar lah kan. Minum air kelapa pada pukul 12.30 malam di atas flight. Okey, kalau kalian nak merasanya, saya rasa bolehlah lantik saya sebagai pengurus event anda. Tetapi bersedialah dengan sebarang kemungkinan yang datang. Okeylah. Okey, saya akan ingat minum air kelapa. Ya, yang ini pun saya kena juga ni dengan diorang ni. Yus, kenapa kau pergi order air kita orang minum air kelapa pukul 12? Kau tahu tak aku ni malu? Dah lah, ni ayat dia orang. Kau tahu tak yang aku ni malu? Ya Tuhan, Didi bertuah Mami. Sorry. Kau tahu tak aku ni malu? Nasib baik dah lah. Yang flight attendants tu handsome lelaki Waktu tu kami pergi ke Sabah ke Sarawak, saya tak pasti. Saya memang tak ingat lah benda-benda lokasi-lokasi macam ni. Dah lah lelaki handsome yelah. Pramugara-pramugari handsome dan lawa lah kan. Lepas tu hulu pula kat korang pukul 12.30 malam air kelapa. Lepas tu saya rasa air kelapa dan juga nasi lemak saya rasa. Ambil kau, orang lain semua nak tidur, kau minum air kelapa. Hadap air kelapa tu sampai pagi. Saya rasa macam tu lah kan. Saya rasa benda-benda macam ni saya rasa saya ya betul. Yelah, kami berempat je yang makan. Memang betul pun. Saya tak tahulah kenapa saya boleh. Dan pada waktu itu sebenarnya kan, saya sangat eager lah sebenarnya untuk buat tugasan ni sebenarnya. Sebabnya macam bagi diorang je lah kan, duduk okey, lepas habis kerja duduk dalam flight, lepak-lepak, lepas tu bagi macam high class punya layanan. Tak sangka pula air kelapa tu adalah pada pukul 12.30 malam. Itu pun satu lagi saya tak alert dengan masa yang diorang ni. Sebab sebenarnya saya dah share dah dengan Kak Lang. Alang okey kan bagi diorang minum air kelapa Alang kan. Kita tukarlah sikit kan asyik air yang ni je kan. So kita bagilah air kelapa. Okey, lepas tu Alang pun cakap okey. Sebenarnya kami tak alert berkaitan dengan masa diorang naik flight tu sebenarnya. Itu yang jadi pukul 12.30 malam. Flight attendant dah lah handsome, bagi kau air kelapa. Orang lain semua tengok kau orang makan berat dengan air kelapa. Patutnya tidur je lah kan. Tapi itulah kan, saya rasa pada waktu tu, itulah salah satu tanggungjawab yang di bawahnya tadi saya cakap awal tadi tu, kewajipan kita menjaga kebajikan volunteer yang kita bekerja tadi tu. Sebab diorang ni so-called seperti bekerja quote and quote-nya bekerja. Sebab diorang menjalankan satu projek di bawah nama Yayasan SAR Malaysia. So pastinya kami memang nak memberikan layanan yang first class pada diorang. Tapi saya tak sangka pula first class diorang tu sebenarnya menjadi tragedi Oktober yang sangat buruk. So pada waktu itu makan nasi lemak bersama air kelapa di tengah malam. Okey, tapi tak apalah. So memang diorang pun memang tersenyum-senyum kambing je pada diorang berempat pada waktu itu. Hulu nasi lemak dan air kelapa. So saya rasa mereka sangat mendapat layanan first class lah, bersama dengan flight attendants yang sangat handsome dan cantik-cantik pada waktu itu. Macam itulah. Itulah ceritanya. Sebab memang diorang terpaksa lah, sedut je lah air kelapa tu. Takkan kau nak buang, kau berani nak buang, bayar kot kan. Tapi macam itulah keadaannya kan, malu lah kan. Tapi memang macam itulah gayanya. Okey. Saya rasa ini satu lagi, saya rasa tanggungjawab yang kita betul kita kena alert lah dengan setiap tugasan yang kita buat, supaya benda-benda, saya rasa benda ni sebenarnya memang kita gelak-gelak sekarang, tapi saya rasa benda ni adalah satu kesilapan yang sangat silly lah saya rasa. Saya rasa kalau saya berada di tempat diorang, saya sebenarnya malu, mau aku lempang je si Yus ni. Tapi waktu tu saya rasa macam memang diorang terpaksa reda lah dengan saya. Saya rasa waktu tu pun saya muda, mungkin macam kanak-kanak lah macam tu kan. So diorang terpaksa reda macam tu lah. Macam tu. Okay, so macam tu lah. Saya rasa itu saja saya punya benda-benda yang silly-silly mistake dalam tanggungjawab ni. Saya rasa kita kena elakkanlah supaya sebenarnya kita boleh menggalas tanggungjawab dengan baik, dengan sangat profesional, supaya benda-benda ni tak berlaku lagi macam tu lah. Okay?
Okey, terima kasih semua. Saya rasa itu saja dengan topik 49 minit dengan topik tanggungjawab pada malam ini. Nantikan esok Kak Lang dengan topiknya, saya tak ingat topiknya apa. Tak apa. So, kita kena dengan telitinya untuk hari apa? Hari kerja-kerja kita lah macam tu So saya akhiri kami punya live pada malam ini dengan Assalamualaikum. Thank you so much korang mendengar dan saya harap ada sesuatu yang kamu dapat untuk malam ni. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum.